Tak buka tak? Buka kan? Ada bawa buku ke? Bawa buku. Ada. Surat 35 Ustaz? 35 kan? 1 hingga 46. Surat 35. Okey. Ada. 35. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan, mana-mana yang ada ya hujan ni. Alhamdulillah kita syukurlah bahawa kita taufik dulu dalam keadaan bagaimanapun dengan keberanian Allah saja izinkan kepada kita dapat kita untuk berusaha datang ke rumahnya dan menggunakan solat secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan asbab ini Allah melimpahi rahmatnya kepada kita dan kepada apa dia jangan sekitar kita, kawasan kita, mudah-mudahan dijauhi daripada perkara yang tidak kita kehendakilah, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan yang saya kasihi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sambung lagi kita pada pengajian risalah tadabbur surah Yasin. Kita telah sampai ke muka surat 35, iaitu ayat 41 hingga 46. Baiklah sama-sama kita baca, perhatikan daripada ayat 41 hingga 46 ni bagi kita mendapat pahala dan keberkatan daripada kalam Allah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah ayat ni ayat masih lagi kita di dalam Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada manusia tentang kejadian yang Allah ciptakan kepada untuk kita, yang mana segala kemudahan yang Allah kurniakan kepada kita diciptakan kepada kita demi untuk supaya kita berfikir bahawa di sana ada Tuhan yang menciptakan segala-galanya dengan hak, dan Tuhan yang mana sebenar-benarnya sepatutnya disembah. Maka begitulah Allah hendaknya kepada kita hamba-Nya ni supaya kenal Dia dan beriman kepada-Nya. Khulasahnya lah kan. Baiklah tuan-tuan, jadi ini secara khulasahnya lah. Wa ayatul lahum, dan ada lagi dalil bagi mereka lah, bahawa ayatul lahum ini kepada manusia, dan satu lagi dalil untuk mereka, mereka insaf. Macam insaf ni maknanya mereka berfikir, mengenalkan ni bukan kata jadinya benda ni secara mula jadi tiba-tiba, tak ada. Dia mesti ada makhluk khalik yang menciptakan kan. Ialah apa dia? Anna, bahawa sesungguhnya kami ni hamalna dhurriyyatahum, kami apa dia membawa belayar lah sebab ini melibatkan benda yang di lautan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada manusia dengan apa? Dengan manusia berupaya mencipta kenderaan yang boleh berlayar di laut. Walaupun manusia ni spesiesnya adalah spesies kehidupan di daratan kan, tetapi dia boleh menguasai lautan kan. Itu hamalna dzurriyyah, maknanya bawa belayar dzurriyyah mereka ni, maknanya dia betul-betul berbarisan kan, fil fulk, di dalam bahtera yang syarat penuh,
Itu dia. Ini secara umumnya lah. Ada juga pendapat mengatakan hamalna dzurriyyatahum ialah berlaku pada zaman Nabi Nuh, ketika mana Nabi Nuh diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membina kapal. Membina kapal. Yang mana kapal ini dibuatnya di atas bukit, lalu diistihzakan oleh ini diejek oleh kaum dia kan. Bila sampai masanya Allah hujankan dengan hujan yang berderu-deru turun kan. Mana dulu kita pernah hujan, tak cukup dengan hujan kan, bumi pun mengeluarkan air juga daripada segenap sudut sehingga banjir yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Nuh membawa zuriat dia seramai 82 orang di dalam kapal yang syarat dengan kehidupan yang dipilih untuk masuk. Apa dia? Masuk ke dalam kapal supaya menjadi apa? Menjadi pewaris kepada kita lah sekarang ni. Sebab itulah Nabi Nuh dipanggil Adam yang kedua. Selepas Faidon, yang kuat tu yang mana tercatat dalam kitab-kitab lama, bukan dalam Al-Quran saja. Kitab-kitab lama pun ada memberitahu dan percaya bahawa berlaku banjir yang amat besar yang mana memusnahkan sebahagian besar kehidupan dunia, sehingga yang tinggal dia dalam full kapal bahtera yang besar syarat yang muatan. Jadi Allah sebut apa dia, masukkan pasangan-pasangan setiap daripada kehidupan di atas kapal Nabi Nuh tu. Itu masyhur tu syarat. Apabila syarat menunjukkan kapal tu Nabi Nuh buat tu besarlah. Dan memang kita ketahui sejarahnya dia wastawa al Judi. Judi ini di Turki ya, di Turki. Puak mengatakan di Turki, dan di Turki itu pun tempat yang betul-betul tempat kapal itu berlabuh pun di mana? Di kampung yang bernama Kampung 82. Sampai sekarang pun dipanggil. Sepupu saya pergi naik basikal di sana dengan rombongan dia, menjelajah sampai ke Georgia, sampai ke Baku. Jadi dia pergi di situ Kampung 82. Maknanya 82 orang di situ. Dan sebelum nak sampai ke puncak dia, memang nampak apa dia sauh daripada batu dan besinya. Sauh. Tapi sauh bukan sauh dia betul ekor tu lah. Sauh yang tapi dia betul berat. Yang mana jatuh banyak tadi sebelum naik ke puncak. Maknanya sebelum berlabuh tu kan dah diturunkan dah. Benda nak kekal sampai sekarang ada. Dan benda ni pula dokumentasikan oleh banyak apa dia pelawak yang pergi. Kita boleh tengok pun di Google ada. Sebab dalam Bible dia beritahu dia bilah Armenia. Tapi yang Al-Judi yang actualnya adalah di Turki ya. Di negara Turki. Itu. Itulah Dzurriyyatahum. Jadi umum ayat ni boleh dipaham secara umum, boleh umum, dan juga kalau difahamkan untuk tafsiran hamalna dzurriyyatahum itu adalah bermula pada zaman Nabi Nuh tu, boleh dipahami juga. Baik, yang kedua mengenai teknologi perkapalan full ni di dalam Jawa Barat ada menyatakan mereka kata art Nabi Nuh ni berbentuk persegi. Kalau persegi nak belayar macam mana? Nak memecahkan ombak macam mana? Dia kata sebab apa? Sebab mereka menawa teknologi kemuncaknya adalah zaman ni yang membuat ni. Padahal zaman Nabi Nuh saja telah menyatakan dah full. Bila kata full ni ialah satu benda yang berbentuk macam ni. Itu yang berbentuk full. Dia terpanggil murabbak. Walaupun dia mendakwa Nabi Nuh ni berbentuk persegi. Maknanya penuh orang lagi kan. Dia cakap dari situ tak ada ilham ketuhanan tu tak ada. Padahal ilham ketuhanan ni, wahyu ni daripada dulu lagi. Itu sememangnya dah. Jadi mana full ni isyarat kepada
perintah yang diturunkan kepada Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala membina kapal ini berbentuk macam kita tengok sekarang lah. Mana ada kapal bentuk persegi ya, mudah dia satu buat kapal macam ni. Kan? Sebab nak secara logiknya memang kita nak belah laut dulu. Baru dah dia berarah. Kan? Itu dia. Dan seterusnya ayat yang ke-42. Dan kami ciptakan untuk mereka, untuk manusia kan. Wa khalaqna lahum. Kenapa Allah kata Allah menciptakan bagi mereka ni? Kalau ciptakan untuk mereka jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya. Apa maksudnya tu? Kalau Allah kata menciptakan, maknanya mana kan? Mana? Kita nampak kan? Wah, tahu-tahu bukan faham dia macam tu. Bermakna kami ciptakan bagi mereka itu dan jenis-jenis kenderaan yang sama dengannya. Maksudnya, ini kenderaan lautan maksudnya kenderaan laut. Maksudnya Allah mengilhamkan. Itu nak cakap tu. Allah kata full tu maknanya Allah ilhamkan dah. Macam ni buat macam ni. Kalau tidak, tak terdaya manusia nak fikir. Kan? Jadi wa khalaqna lahum, maknanya dengan cara Allah mengilhamkan kepada manusia, mencampakkan idea. Begitu. Lahum kepada manusia min misli fulk tu tadi. Seumpama fulk tadi, kapal tadi. Jadi terlahirlah sampan, kapal. Tunggu-tunggu lagi kapal perang. 5,000 manusia dalam tu kan. 5,000. Penduduk kita ni macam berapa ribu? Ada 5,000 ni. Syekh kawasan kejiwanan Haikong. Boleh muat kapal carrier kan. Sampai darat tu Allah ilhamkan kepada mereka. Kan? Boleh letak dalam 50 ke 70 apa dia? Jet. Allah berlapis-lapis lagi kan. Wasfanya tu min mislihi, mislil fulk tadi apa? Kapal layar. Apa macam-macam lah. Sehingga terjadinya kapal tak cukup di permukaan. Dalam laut pun ada lagi kapal kan. Pasal-pasal apa ada dalam. Nak sekarang ni kan. Allah kan. Manusia Allah ciptakan akal ni. Apa selam lagi dahsyat. Makin dahsyat besarnya tu. Sehingga ada kapal selam dalam kapal selam. Bayangkan. Kan? Dalam kapal selam pun boleh ada kapal selam lagi dia buat. Zaman-zaman akhir ni lah. Jadi wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabu, bagainya mereka boleh naiki. Begitulah. Jadi macam mana fabi ayyi ala kan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kita boleh kata kan. Nikmat apa lagi yang kamu nak dustakan? Begitulah ya. Itu. Jadi ayat ni ayat yang tidak perlu perbahasan, cuma kita fikirkanlah untuk menambahkan keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah. Dia beriman, bertambah iman kita ya, insya-Allah. Baik, dan ayat yang ke-43. Wa inna sya, ya Allah Subhanahu wa taala kata, dan jika kami kehendaki nuhriquhum, kami boleh je tenggelamkan mereka ni. Ingat. Dalam keadaan kami ilhamkan kepada mereka membuat kapal yang mana boleh terapun-apun di lautan, baik ketika lautan tenang maupun ketika lautan bergelombang, boleh dengan teknologi yang mana Allah ilhamkan. Apa dia boleh tahanan kapal itu daripada apa? Lombakan laut. Jadi dia tak terbalik. Boleh, memang betul. Nak lagi tambahan lagi dengan apa dia design impak daripada computerized punya cara ni boleh. Tapi daripada tu pun sebab kami juga yang mengilhamkan kepadamu wahai manusia. Jadi amat mudahlah, kami tahu juga macam mana nak menenggelamkannya. Wa inna sya, daripada wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabu tu, wah macam-macam je ni. Tapi bukannya kamu sewena-wena boleh buat macam tu. Wa inna sya, sekiranya kami kehendaki nuhriquhum, kami boleh je tenggelamkan mereka tadi. Tenggelamkan mereka, kiranya kami lakukan yang demikian, maksudnya kira kami kehendakilah.
Maka kami boleh dia tenggelam dengan apa dia saja. Allah boleh buat. Walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah ni terang. Baik di langit maupun di bumi. Boleh kan? Boleh saja. Sangat senang, sangat mudah. Itu wa inna sya'nu'wituhum fala sarikha lahum, maka tidak ada sebarang pertolongan bagi mereka. Wala hum yunqazun, dan mereka juga tak dapat diselamatkan. Unqaz ni mana dikeluarkan daripada lautan. Dia dah duduk tenggelam, dia kena keluarkanlah, itu maksudnya. Itu sorry tak ada. Katakan bocor, tak ada orang nak tolong dah. Katakan tenggelam masuk orang itu. Apabila tenggelam, wala hum yunqazun, maka tidak ada yunqazun, kita boleh kata rescue kan, rescue. Cuba betul. Rescue kita nak, tapi nak tarik dia daripada lautan. Itu yunqazun, selamatkan, tak boleh. Wa inna sya'nu'wituhum, tenggelamkan mereka, karamkan mereka. Kita jadi bukan ikan, ada insan kan. Bukan macam dikhayal-khayalkan Aquaman apa macam. Aquaman tu kalau tak berlaku lemah juga, berlaku je. Jadi macam mana kan? Wa inna tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu supaya kita naik. Ayah anak saya ni pasti ya, kita pasti doa naik kenderaan laut, Bismillahirrahmanirrahim. Dia sorang-sorang baca. Saya tak boleh. Saya pergi Teluk Batik, mana cuti mana kan. Adalah seorang hamba Allah yang mengaiput kan, pusing sikit sampai dekat mula berniaga kan, kat Teluk Batik tu kan, ada bayar-bayar sikit. Lepas tu saya takut kalau mana-mana, tapi yang benda-benda kecil ni baju budak dia bawa nakut kan. Tapi anak saya ni kata, saya terima kasih kalau ustazah mengajar doa naik kenderaan laut, tapi suara tak bunyi, mak dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan nama Allah yang menjalankan kan. Safinah kapal kan, wa mursaha, dia melepaskan, dia bergerak. Inna rabbi laghafurur rahim. Allah Tuhanku ni maha pengampun. Kenapa dikatakan maha pengampun dulu? Sebab kita pergi ni dengan dosa. Kalau Allah nak ikut, nak balas, aku nak tenggelam kau lah. Tapi Allah ampun lagi tak. Rahim lagi. Allah tu. Allah kan. Walau ya'akhidullahu bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Jika sekiranya Allah ni nak ambil kira dari apa yang kita buat ni, Allah balas masa tu juga. Walakin yu'akhidhuhum walakin akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah mentakhirkan sampai tetap dalam masa yang ditetapkan. Semata-mata nak beri peluang, biar sedar lagi. Allah dah berhenti hujan. Mudah hujan rahmat kan. Allah. Itu saya surah Yasin. Alhamdulillah Allah bagi saya uang sikit-sikit nipis-nipis pun tak apa kan. Biar bisa kan. Biar bisa. Apa tak ada orang nak baca ni. Baik. Illa rahmatan minna. Allahu akbar. Illa rahmatan kan. Inna rabbi laghafurur rahim. Rahim tu ada. Illa rahmatan, kecuali cuma rahmat daripada kami lah kan. Kami tak adalah buat nak tenggelamkan semua, tak ada. Walaupun di atas harga tu musuh-musuh Allah kan, menyerahnya, tapi Allah biar dulu. Rahmat tu apa? Minna wa mata'an ilahi, dan beri satu tempoh kepada, beri masa lah, beri masa, mata'an ilahi, bagi masa kepada suatu tempoh. Allah tahu bila masa itu. Itu dia. Kan? Jadi kita banyak-banyak kena kira-kira naik kapal terbang bagai ni kan. Begitulah. Saya naik kapal terbang pun saya, yalah kan, kita tak tahu kan. Saya tengok ada tak anak-anak kecil sini. Nak kata ya Allah, kalau ikut aku ni berkat anak kecil yang ada dosa, ya Allah selamatkanlah perjalanan aku dan semua. Betul. Itulah. Baik, seterusnya tuan-tuan, kepada ayat yang ke-45 pula. Ayat ke-45, wa idza qila lahum. Ini cerita apabila Allah menciptakan kebesaran dia, dalam Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan bagi manusia mencipta kenderaan di laut. Kenapa tuan-tuan kenderaan di laut? Dan kenapa Allah mencipta lautan lebih besar daripada daratan? Kenapa?
Satu, nak recycle kotoran, kemudah nak recycle kotoran atas darat. Banyak recycle balik dengan air garam. Yang keduanya, sememangnya selain daripada perjalanan udara kan, perjalanan laut ni lebih cepat dah. Air kan, air udara juga sebenarnya kan. Cuma dia mampat. Jadi cepat-cepat, lebih cepat daripada perjalanan laut kan. Sebab itulah diciptakan kenderaan laut yang cepat. Cepat. Dan satu lagi ni Allah nak isi makhluk-makhluknya yang berbagai lagi, banyak lagi di dalam laut. Sebab itu saya mengatakan, dia katakan baru kita explore berarti akhir zaman ni. Kita baru explore dalam 5% baru daripada alam lautan. Baru 5% kan. Banyak lagi sebenarnya tak terdedah kan. Jadi kita tahu itu banyak khazanah Allah. Itu dia. Dan apabila Allah menciptakan macam tu, maka Allah pun bangkitlah balik supaya kamu kenapa macam ni, aku dah beritahu dah kepada Rasul aku begitu begini, aku jadikan kepada kamu untuk kamu wahai manusia kan. Wa khalaqna lahum, itu maksudnya wa khalaqna lahum. Jadi Allah pun bangkit balik. Wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, kalau dah kenal aku yang menciptakan segala-galanya, bukan berhala yang kamu sembah tu. Sebab ini fokus kepada penduduk Mekah. Sebenarnya ayat mula-mula sekali tu. Jadi Allah pun tahu dah, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum, bertakwalah kepada Allah. Takwa yang paling besar sekali adalah mengakui ketuhanan, keesaan Allah lah, ubudiyah kepada Allah, dan seterusnya beramal soleh. Takutlah ma baina aydikum, apa di hadapan kamu tu. Maksudnya takut di hadapan kamu ni maknanya di urusan-urusan hidup di dunia ataupun balasan di akhirat. Jika sekiranya kamu kekal tidak mahu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul yang terakhir, itu urusan dunia ni mana ikut halal haram, dan akhirat pula percaya kepada syurga dan neraka, dan percaya juga kepada balasan apa dia akhirat. Itu ma baina aydikum, pakamu tadi, wa ma khalfakum, dan juga di depan kamu ni maknanya di hadapan kamu lah. Wa ma khalfakum ni maknanya di akhirat nanti. Itu maksudnya, supaya kamu boleh memperolehi rahmat. La'allakum turhamun. La'allakum ni supaya kamu memperolehi rahmat. Bagaimana? Iaitu dengan kamu bertakwa. Ittaqu ma baina aydikum. Itu dia punya jawab atau pembalasannya. Jika kamu tak bertakwa, maka kamu tidak memperolehi dah rahmat tu. Itu. Tidak boleh rahmat, kamu akan boleh mengecapi segala-galanya daripada nikmat. Itu dia. Wa ma ta'tihim, tapi Allah jawab balik. Allah ni maha mengetahui dah. Wa ma ta'tihim, dan tidak sampai, tidak datang kepada mereka daripada satu tanda pun daripada tanda-tanda Tuhan mereka. Maksudnya tanda-tanda ketuhanan Allah, tanda-tanda perintah Allah, suruh sembah Allah, mengesakan Allah. Banyak ada. Wa ma ta'tihim min ayatin, satu tanda min ayati rabbihim. Banyak kan? Banyak. Tengok ni tanda laut. Perlu tanda-tanda Allah luahkan kamu rezeki. Dan dalam keadaan kamu wahai penduduk Mekah, duduk di kota Mekah yang gersam, tiba-tiba kamu boleh jadi kaya-raya. Kaya-raya 50,000 dinar sekali trading. Ila fi Quraish ihdat asy-syita was-sayf, 50,000 dinar, iaitu lebih kurang dalam 300 juta. 300 juta. Mau lebih lagi tu. Satu dinar ni naik je 1,000 lebih ni kan. Satu dinar tadi je lah dengan 50,000. Kan? Banyak ni. Tetapi apa? Tuhan kata wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Tidak sampai tu, tidak datang kepada mereka ayat. Mana ayat datang? Apa ayat tanda-tanda daripada Allah. Tapi macam mana? Illa kanu anha mu'amilin. Kecuali mereka ini
adalah daripada ayat-ayat kami itu tadi akan berpaling. Mu'aridin, orang yang berpaling. Maknanya tak terima langsung, berpaling ni dia kena 180 darjah. Bukan 90, 180 darjah. Mana yang berpaling tu? Kalau 360 tu tak berpaling, terima balik, pusing tu. 180. Kalau 90 tahan lagi, boleh nampak lagi. Kalau jeling-jeling macam ni kan, 180 tak nampak dah. Kecuali dia ada mata 4 pasang, 2 pasang tinggi ada mata. Tuhan tak buat dah. Mana ada mata ada 2 pasang, belakang depan. Kan? Itu dia. Ada kan dia. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Lepas tu, وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Paling itu. Itu dia terjemah. Kita tengok pengajaran Allah. Tunian Allah kepada orang yang beriman, iaitu Nabi Nuh. Itu saya katakan Nabi Nuh kan, kaumnya dilanda banjir besar apabila mereka diselamatkan dengan menaiki sebuah kapal yang sangat dengan muatan yang diperintah kan. وَلِكُلِّنْ Qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnain kan. Qulna, kami katakan, wahyukan kepada qul nahmil fiha dalam kapal tu. Qul nahmil fiha min kulli, semua tu. Pak telah semua ni. Min kulli zawjayn ithnain. Allahu akbar. Sebab ingat. Jika menunjuk orang hari pahala pun, Allah ilhamkan. Tu ayat dia. Allah wahyukan kepada Nabi Nuh min kulli, bermakna di sini bukan hayawan saja, biji benih pun ya juga. Min kulli zawjayn itsnaini. Dua. Pas. Sebab itu beraka zurriyatahum. Nanti sampai kepada ayat ni Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Itu saya akan sebenarnya saya bawa dah ni penerangan, saya akan exposekan betul-betul semampunya saya boleh ya tuan-tuan. Kita berkongsi mengenai apa rahsia di sebalik kaedah Allah menciptakan metod keberpasangan pada setiap benda. Setiap benda ni mempunyai pasangan daripada untuk besar hingga sekecil-kecilnya. Bukan masa tu saya maksud bawa sebenarnya untuk buat ayat depan lagi tu. Yang depan ini subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Baik, kita pergi sebelum masa. Seterusnya generasi manusia mula berkembang kan, dari Nabi Nuh yang beriman di atas kapal macam Nabi Nuh sampai 82 orang lah. 82 ni adalah riwayat daripada buku-buku ataupun kitab-kitab tafsir muktabar. Rajih mengatakan yang ada manusia yang dengan manusia yang dimasukkan ke dalam kapal itu adalah 82. 4 daripadanya adalah anak Nabi Nuh. Apa itu? Kenapa anak Nabi Nuh? Jazriyah, Ham, Sam, Yafis kan? Ya apa? Tu ya. Yang lain lagi mereka pupus. Allah kekalkan 4 daripada anak Nabi Nuh. Itu dia. Sebenarnya. Ya, sebab mereka apa? Kelebihan apa? Sebab mereka beriman illa man amana. Kecuali mereka yang beriman bersama kamu. Beriman bersama kamu 82 yang beriman, sebab pekat beriman tu. Tapi Allah nak teruskan zuriat adalah dengan anak-anak Nabi Nuh tadi. Itu dia. Yang kedua daripada pengajaran ini adalah tanda kemurkaan Allah bahawa keseluruhan kaum Nabi Nuh ni yang kufur tenggelam, lemas. Sepatutnya iktibar kepada kaum Quraisy. Sebab mereka tahu. Kenapa mereka tahu? Mereka duduk di tengah-tengah bumi Mekah yang gersang. Berkat mereka bermusafir untuk tijarah, untuk berniagaan. Mereka berniaga, dia bukan barang saja. Mereka buat exchange dalam kebudayaan, keagamaan pun. Sehingga dikatakan berhala sampai 300 lebih berhala di Mekah ni hasil daripada dapatan mereka berniaga di mana? Di Rom tu, di Byzantine, di akhir sekarang di Syam. Itu. Jadi sebab tu dia ada berhala daripada marble. Mana dia ke mana ada batu marble di Itali, belah Rom, di Greece.
Di situ pertukaran ideologi apa semua. Jadi Mekah jadi pusat bercampur aduk sebagainya. Itu Allah meletakkan Rasul untuk nak membasmikan sekaligus, nak mencucikan balik ideologi, akidah, fahaman, adat hidup jahiliah, semua ni Allah nak polish. Allah hantar seorang Rasul yang hebat, Khatamul Anbiya, junjungan besar Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu dia. Yang ketiga, tanda kurniaan Allah ke atas kaum yang beriman, iaitu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh supaya membina. Kurniaan Allah, tanda kurniaan Allah tahu. Bermakna di sini apa yang penciptaan Allah itu apa-apanya pun adalah kurniaan Allah. Allah ilhamkan kita. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan. Itu. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah daripada kurniaan Tuhanku. Itu. Kan? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah surah Hud ni cerita antara banyak cerita Nabi Nuh. Wasna'il fulk. Tengok fulk tu kan? Fulk. Inna hamalna zurriyatahu fil fulk. Kita tengok fulk. Tengok dalam Google tu. Fulk ni mana? Satu benda, objek yang mana macam tajam. Dia bukan merambak, iaitu empat segi yang mana cerita pengembaraan. Semata-mata nak merendahkan itu. Kan? Tu. Bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Pengawasan ni maknanya daripada gangguan, puak-puak kufur daripada Nabi Nuh, dan juga pengawasan ni ilham kami. Buat macam ni. Itu dia. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu tak perlu layan. Tentang aku buat disuruh di kapal di laut, di mana, di dalam di dalam bukit kan. Apa dia buat macam ni? Jangan layan. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu merayu, ataupun jangan kamu merayu kepadaku untuk tolong kaum yang zalim itu. Maknanya Nabi Nuh ni kasihan. Ahmad dia tengok kesian, habislah tenggelam. Sebab Nabi Nuh percaya banjir nak datang ni, habislah tenggelam. Tapi tak payahlah kamu nak layan. Kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan. Innahum mu'raqun. Wala tukhatibni fil ladzina zalam. Maknanya jangan kamu nak merayu lagi. Apabila datang keputusan aku, maka innahu la maf'ulu. Dia akan dilaksanakan. Kemudian daripada contoh fatwa yang dibina itu, manusia mencipta segala secara inovasi, bermacam-macam bentuk kapal sehingga hari kiamat. Itu dia inovasi macam-macam lah. Yang keempat, tuan-tuan, nikmat seterusnya. Itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa jika sekiranya diinginkan oleh Allah, akan menenggelamkan kapal-kapal yang sedang berlayar di lautan. Sangat mudah orang katakan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Tengok kan. Wa min ayatihi jawari fil bahri kal a'lam. Dan daripada tanda-tandanya kan, al-jawar fil bahri kal a'lam. Itu kapal-kapal kan. Kapal-kapal yang besar tadi, yang besar tinggi seperti gunung berlayar laju menempuh lautan. Maknanya Allah ciptakan, Allah mengibaratkan kapal-kapal seperti bukit besar kan. Betul lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah pergi ke dermaga. Dah tengok dah evergreen. Dahsyat kan? Besar macam bukit. Betul lah. Kal a'lam wa min ayatihi. Tanda Allah mengatakan tanda. Ya, kata tanda. Tanda ya, tanda Allah ilhamkan. Benarnya. Tapi kalau tak beriman, susah. Allah ilhamkan. Yasha yuskin riha. Ketika sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan mendiamkan rih angin itu. Fayazlalna rawakid ala zahri. Maka kapal tu kan mengal-ngal tadi di tengah lautan. Itu kapal walaupun dia menggunakan kuasa dia apa semua pun, banyak dibantu oleh apa? Oleh angin juga sebenarnya. Wakilah boleh guna ada kapal dan mesin, tapi akan menjadikan kapal itu sentiasa diisi minyak. Sebab nak tolak, nak tolak lautan, tak lepas juga daripada kebergantungan kepada
apa yang Allah sediakan, angin, tolakan ombak, apa semua. Tapi inna fi zalika laayat, ya, semua itu yang Allah ceritakan tu merupakan tanda bagi orang yang sabar dan bersyukur. Itu dia. Dan sekali yang kelima ialah, bolehkan rahmat Allah ni luas, mereka yang enggan beriman diberi peluang. Peluang yang sementara, yang sementara lah. Peluang tu bukannya berkekalan. Sehingga ke satu tempoh ditetapkan mereka akan berdepan dengan ajal masing-masing. Jadi semata-semata Allah Ta'ala beri peluang ni, rebutlah peluang tu betul-betul. Bila dah sampai, tidak ada guna lagi kita nak merayu, nak betul. Kau dia kena ada tempoh. Itu dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman, kullan yanfa'ukumul firar. Kamu nak lari macam mana pun tidak beri faedah untuk kamu. In faraltum minal maut. Sekiranya kamu lari daripada LHDN, itu tak apa, ada lagi lah, kena juga. Nak lari daripada ruling, tapi Tuhan kata nak lari daripada maut, maaf lah. Sebab tentera aku ni ada di mana-mana. Memang mereka mahu pun tengok kita 360 kali. Maknanya 360 darjah. Tengok. Jadi baik kita bersedia je lah kan. Baik bersedia. Lagipun ni bukan tempat kita pun yang kita beri sangat nak duduk kan. Sebab apa? Sebab kita diselubungi dari dunia begini dahsyat, sehingga kita macam sayang dia mengaburkan kita. Jadi kita jangan jadi macam penduduk Mekah. Penduduk kafir Mekah dulu. Dia kata ni, kita kena seronok betul-betul. Apabila mati tu kita tak ada dah. Itu barang jaga kan. Aiza bitna wa kunna turaba wa nahna aiza bitna wa kunna turaba wa izaman inna lamab'uthun. Ada kata. Betul ke apabila kita dah mati, kita dah luruh dah semua dah daki betul lah. Inna lamab'uthun. Adakah kita akan dibangkitkan balik? Bangkitkan balik, mereka takutlah sebab apa yang mereka buat daripada kejahatan tu. Tindak orang buat zalim, takut. Tapi benda ni betul. Mereka tetap berakidah, buat suka hati. Tak kata nak jadi macam penduduk Mekah tu. Tak ya kita beriman, tapi beriman yang betul-betul lah. Itu maksudnya. Abil qatli ataupun daripada berperang. Wa idzal la tumatta'una illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi masa, diberi tempoh kesenangan hidup, illa qalila, kecuali tempoh yang sikit saja kan. Jadi daripada sikit yang kita dapat yang tak seberapa, baiklah kita kejar yang kita sabar sedikit dengan apa yang kita dapat, yang betul-betul pure kita dapat. Itu yang kita fikirkan. Baiklah tuan-tuan, insya-Allah. Baik, pedoman. Saya masa untuk berkuliah sampai pukul 9. Baiklah, pedoman. Banjir besar pada zaman Nab bukan Zainab Saya ada typing error ni, tak boleh. Sahabat saya yang juga ini. Jadi bukan Nabi tambah tuan-tuan tambah I sikit. Bukan Zainab. Minta maaf. Ini sebenarnya Nab ni Nabi pada zaman Nuh, bukan Nabi Nuh, ada air biasa terlari juga. Nabi Nuh berlarutan selama 6 bulan. Dalam kitab ni berkata Nabi Nuh berlayar berapa bulan? 6 bulan. Mana kalau 6 bulan tu, kita berapa hari pun ni? Kita kata dalam 2 minggu kan. Allah, 2 minggu tu kan, sebulan pun kan. Dia panggil bagi teman 6 bulan tu berlayar. Allah Akbar. Semestinya dalam kapal tu betul hidup. Semestinya Nabi Nuh dia dah bawa makanan cukup-cukup. Ini untuk makan, untuk simpan sebagai generasi yang akan datang. Allah Akbar. Dahsyat. Allah ya. Tu 6 bulan tu, 6 bulan. 6 bulan tu kapal. Bayangkanlah 6 bulan. Mereka berada di atas batera selama 150 hari. Dan berlabuh di sebuah gunung bernama Al-Judi. Al-Judi tu wastawa 'ala al-Judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Itu termaktub dalam surah Hud. Selepas sebulan baru mereka turun ke, selepas bulan tu lah barulah mereka turun di daratan. Banjir tu berlarutan sampai 6 bulan. Maknanya ada dah tempat-tempat lah tempat-tempat suruh lah 6 bulan.
Berlabuh tu selepas sebulan. Sebulan lah, sebulan kan. Selepas sebulan, maknanya itu pun landing di mana? Di atas puncak gunung kan, gunung Jodi tu. Mana kalau di bawah masih ada air lagi. Maknanya betul-betul dah ada puncak gunung tu baru nampak dari atas semua tenggelam. Kalau nampak barulah diperintahkan berlabuh di situlah Nabi Nuh. Kan? Maknanya banjir betul-betul suhu dah stabil air di permukaan bumi ni 6 bulan, setengah tahun. Itu dia. Sumbernya daripada kitab ada di masa yang kita ada. Sumber daripada kitab Al-Irsyad ila ma waqa'a fil fiqh wa ghayrihi min al-a'dad. Itulah tuan-tuan. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah lebih ayat 41 hingga 46 ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita supaya melazimi mengenangkan kan nikmat Allah kepada kita daripada apa yang Allah ciptakan, terutamanya perkara yang melibatkan dengan lautan serta kenderaan di laut itu dia. Begitulah tuan-tuan, insya-Allah. Ada tanya ke apa-apa? Ya. Berkaitan Tanur dengan Nabi Nuh tu. Tanur yang beliau tu kul nahmil fiha wa farat tanur. Tanur pun saya Nur Jahayat tanur tanur wa farat tanur kul nahmil fiha wa farat tanur. Tanur ni pada makna asalnya tanur adalah macam di kedai-kedai Pakistan, kedai mamak kan, dia ada apa nama, tempat buat roti nan. Dari di Pakistan pun dia buat roti nan tu tanur. Tanur pun mengeluarkan air, baju air, maknanya daripada bumi. Itu dia ikut bahasa di setengah-setengah pada kitab tafsir lah. Tafsir sekarang mendapati tanur ni adalah gunung berapi. Yang maksudnya adalah volcano. Gunung berapi keluar. Apabila gunung berapi ini keluar, dia bergegar. Plak di bawah bumi itu akan berlaku apa? Berlaku yang besar ni, berlaku pergerakan, pergeseran. Apabila bergeser ni, air macam biasalah. Kita namakan dia sebagai tsunami. Itu dia. Itu yang akan mempercepatkan proses air naik. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh kata kepada anak dia, wahai anak-anakku, marilah bersama aku ni kan. Kata tidak ada man ja'a minallah illa ilaihi, tidak ada tempat dah kecuali kena sini. Dia kata qala sa'awi ila jabal. Apa air naik tak apa, aku naik ke bukit tinggi kan. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma', boleh selamat aku daripada air. Yang ni Tuhan, tapi Nabi kata la asimal yaum, tidak ada lagi dah nyamak ni kecuali atas kapal ni. Tuhan kata sebab Tuhan dah janji dah semua akan tenggelam kecuali atas kapal. Jadi Tanur tu tafsir kontemporari sekarang ni mengatakan dia adalah gunung berapi. Sebab Tanur ni macam tu tanah bawah kan, apa ada keluar. Bila apa ada keluar, lava naik ke atas, bawah tu kosong pula. Apabila tak kosong, jadi bumi dengan sendiri jadi bergeser. Apabila bergeser di bawah, kofur atas pun bergerak. Kalau iya. Okey, dulu Tanur ni sememangnya daripada tembikar. Sekarang ni dia buatlah swimming lah. Tetapi swimming pun nak kata tak juga, dia swimming di luar, tapi di bawah dalam tu dia mesti buat dengan bata daripada tanah liat. Sebab dia nak power kan. Itu kena melekat dengan apa? Dengan bata. Betul, baru melekat. Roti tu dah masak, dah bau, dah enak, dia bercokeh. Okey. Aduh. Kita pun makan roti, nan cheese, nan apa? Tanduri dia lah. Nan apa dia? Bawang putih, nan garlic. Tapi kalau nak buat nan galak, buat sendiri lah. Itu galak kan? Saya biasa macam nan paling